Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada teman-teman pelayar-pelayar yang sudi hadir dalam Air Hijaz Fans, selamat bertemu, selamat melayari di laman sosial. Apa khabar saudara Muhammad Sufian Kamaluddin yang pertama muncul? Saudara Mustafa Ilyas, Waalaikumsalam. Saudara Samsul Anwar, apa khabar saudara? Saudara Man JB, itu menari tu man, cerita. Ediksi Diksi, salam perjuangan. Terima kasih. Muhammad Azli, Ibrahim Cik Muda, Jamazdi, Zakaria Yusof, Waalaikumsalam. Pak Cha, apa khabar Pak Cha? Hafazah Abu Bakar, Ramzul Zul alias Abdul Latif, Chris Jati, hebat nama tu. Faizal Acoy, Faizal Awang, Yuan Kasim, apa khabar Yuan? Yusri Ri, Waalaikumsalam. Muhammad Faizal Jamil, warga cinta damai ya. Saudara Poteh, Kai Zikri, Rusinin, apa khabar orang Sabah? Rusinin Korengot, Aris Saleh, Hosman Nur, Dian Shah lebih kawan baru ya. Ruby Dim, apa khabar Bi? Lewat sikit ya. Saudara Zik AS, Amaluddin, Haji Wan Ismail, Amar Ashraf, Haji Kamlun, Haji Faisal, Den Wahab. Apa khabar saudara Den Wahab? Ni Den Wahab ni toke baju ke? Wan Rohana, Jejai Zara, Mac alias Nenek Porak, saudara Abu Sama, saudara Syed Baharudin, saudara Rosdan Muluk, saudara Azhar dari Kelantan ya. Terima kasih saudara Azhar hadir Sabah malam. Pok Cham, daging dending Siti Fareha, nak kena tambah, bolehlah hubungi beliau sekejap lagi, saya akan bagi pencerahan. Yang Maya, Salbiah binti Omar, saudara Mak Syah, selamat bertemu ya masyarakat, dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya sebut satu persatu akan saya santun malam ini usai. Bila saya tengok naik like, share begitu, semangat saya hari ini. Bagaimanapun saya harus memberi pencerahan kepada saudara apa yang berlaku pada hari ini. Laporan COVID-19. Hari ini kes baru bertambah. Saya minta maaf, semalam bukan 3,000, semalam 2,764. Kesilapan saya. Ya, kita kenalah, kalau kita silap kita harus minta maaf. Saya bukan orangnya yang nak menegakkan benang basah. Kalau saya silap, saya mengaku saya silap. Semalam tak mana datang perkata angka 3,000 lebih. Sebenarnya semalam 2,764. Cuma hari ini meningkat kepada 3,288 dan sudah suku juta warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Jumlah keseluruhan terkumpul adalah 251,604 orang. Dan hari ini menambah kematian iaitu sebanyak 14 orang. Jadi menjadikan jumlah kematian sudah 923 orang. Di Sabah alhamdulillah nampaknya ada penurunan. Semalam 180, hari ini 132, begitu juga di Labuan. Semalam 10, hari ini 3. Cuma di Sarawak yang saya katakan saya agak gementar bila lihat figura-figura di Sabah, Sarawak. Kerana sebelum itu 84, kemudian dia naik 111 dan hari ini terus naik lagi 135 orang. Di Kedah alhamdulillah cek daripada 59 turun 48. Begitu juga di Penang dah mula nak ceroy lah ni. Anak Mami, Combi, ya, Mamu. Hari ini Penang 59 orang saja. Semalam 119. Cuma di Perak teman Seriau berbenar. Sebab rupanya teman kampung teman yang berhampir dengan kampung teman di Kampung Teluk dekat Lumut Perak sudah pun dikawal dengan kawalan pagar berduri. Iaitu kerana kabarnya ada 10 orang anak muda yang bekerja dekat Sapura dijangkiti oleh virus corona. Kerana hari ini di Perak ada 408 orang, meningkat tiba-tiba daripada 40 terus kepada 408 orang. Di Perak ya, di Kampung Teluk, dekat dengan Kampung Teman sebelah saja ada jambatan, dan di situ hari ini pihak berkuasa telah pun memagar seluruh kampung tersebut dengan pagar kawat berduri, bahawa warga Kampung Teluk tidak boleh bergerak, tak boleh keluar bermula daripada 11 hari bulan. Malam ini rasanya dalam seminggu rasanya kena kawalan. Jadi bertambahlah saudara, berdoa kita agar COVID-19 segera usai dan terhindar ya. Raja Sadiq dah 5 Pulau Sumatera tak dapat kuat, sabar lagi saudara. Di Selangor juga meningkat. Semalam 862, hari ini tiba-tiba saja naik lagi balik 1757.
Begitu juga di Kuala Lumpur berlegar pada angka 400. Semalam 422, hari ini 408 orang. Putrajaya turun semalam 10, hari ini 4. Negeri Sembilan, aduhai gapo ni demo ni. Negeri Sembilan semalam 99, ni 157. Tapi bagaimanapun syabas kepada warga Melaka, semalam 203, hari ini turun 92. Di Johor juga turun, tetapi angkanya adalah ratusan juga. Semalam 521, hari ini 369. Diharap warga Johor dapat menurunkan jumlah jangkitan COVID-19 di Johor, ya, 369. Kerana jumlah terkumpul sekarang ni di Johor sudah 28,024 orang. Di Pahang alhamdulillah turun semalam 32, hari ini 14. Begitu juga di Terengganu 34 turun kepada 24. Di Kelantan juga turun daripada 62 ke 44. Dan tahniah warga Perlis, 2 hari sudah mula berturut-turut tiada jangkitan COVID-19. Itu adalah laporan saya tentang COVID-19. Bersamalah kita berusaha untuk melakukan penjarakan sosial, dan kita berusaha supaya COVID-19 ini segera usai, ya. Dan saya tak perlu membuat laporan, mengambil masa hampir 5 minit saya mengambil masa untuk memberi laporan tentang kedudukan COVID ini. Kita masuk bahagian e-commerce. Berhubunglah dengan Azhar 01-330-41241 untuk saudara mewawarkan ataupun mengiklankan produk saudara. Begitu juga kalau dengan Azhar tu tidak lain tak bukan, tentulah bahulu bedal orang Perak, ya, kuih bahulu bedal yang sedap dimakan, duduk di rumah tak ada buat apa. Begitu juga dengan renang tok. Kabarnya hari ini dah sampai di 3-4 destinasi. Nikmatilah renang tok. Ini hasil tangan ibu pada Al-Azhar. Dan tadi saya nampak Dendeng Manis Siti Pareha juga ada pesanan. Jadi berhubunglah dengan Siti Pareha 017-711-4300 Dendeng Manis Siti Pareha. Dan juga nak mengiklankan produk saya boleh. Buah-buahan segar, berhubunglah dengan Syauqi, Kizinis, untuk Lembah Kelang, 012-357-5703. 012-357-5703. Ya, bahawa saudara yang di luar Lembah Kelang untuk jadi ejen juga boleh berhubung dengan Syauqi untuk berbincang soal perniagaan. Anak muda di sekitar negeri Selangor yang tiada punya modal, yang tiada peralatan, mau mengikuti kursus sebagainya, berhubunglah dengan saudara Zulkifli Haji Sudin. Beliau mempunyai produknya adalah produk dimsum halal. Zulkifli Haji Sudin 010-767-0371. 010-767-0371. Ini dimsum halal, ini untuk kawasan yang sekitar Lembah Kelang di Selangor. Begitu juga dengan semalam, saya minta maaf kepada saudara Nizat. Saudara Nizat rupanya semalam nombor telefon salah bagi. Beliau mempunyai produknya itu pepes ayam R&B frozen. Sedap benda ni, dalam keadaan segar, boleh saudara pesan. Hubungi saudara Nizat 013-872-9589. 013-872-9589. Semoga tidak silap kali ini, saudara Nizat. Saya minta maaf lah, semalam saya sebut nombor yang lain. Berampiran juga, confused, dah tua ni. Itulah tadi sekitar kita punya e-commerce. Dan kita masuk dalam bahagian ruangan tentang sabda junjungan. Telah menceritakan kepada kami, Adam telah bercerita, ya, bahawa syubah dari Qatadah, bahawa dari Abu As-Sawar Al-Adawi, dia berkata, saya mendengar Imran bin Husain berkata, Nabi SAW bersabda, malu itu tidak mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan semata-mata. Sabda junjungan Rasulullah, dia kata, malu itu tidak mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan semata-mata. Ini hadis riwayat Al-Bukhari yang ke-5652, statusnya adalah hadis sahih. Artinya, malu pada hakikatnya adalah suatu kebaikan. Sifat malu mengajak pemiliknya agar menghias dirinya dengan sifat yang mulia dan menjauhkan dirinya dari sifat-sifat yang tercela. Malu yang dituntut oleh Islam ialah perasaan malu yang disandarkan kepada Allah. Malu yang menghalang seorang daripada melakukan perbuatan yang tercela dan haram.
Malu yang perlu dielakkan ialah perasaan malu yang disandarkan pada rasa rendah diri sehingga mengelakkan dari melakukan amal soleh. Itu tak boleh. Contohnya malu untuk pergi ke masjid, malu untuk belajar, juga malu untuk solat dalam kereta api dan lain-lain. Malu secara hakiki adalah suatu akhlak dalam jiwa yang membangkitkan sikap untuk menjauhi hal-hal yang buruk, mencegah daripada perbuatan, mengurangi hak pihak yang memiliki, itu hak syarah An-Nawawi dalam Sahih Muslim. Jadi malu itu seluruhnya baik. Barang siapa banyak rasa malunya, banyak pula lah kebaikannya dan manfaatnya lebih menyeluruh. Barang siapa yang sedikit rasa malunya, sedikit pula lah kebaikannya. Ayo saudara, mari kita tambahkan dalam diri kita bersifat malu yang membuahkan kebaikan, melahirkan sifat ketenangan dan ketenteraman. Ingat saudara, negara rahmah, ummah sejahtera. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan dan pekerja RM10,000. Datuk cuba komen sikit, betul tak Datuk Kucak Kacir PH Maidin Kucak Kacir UMNO Hans? Kejap lagi saudara Ilyas. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah siapa pengkhianat sebenarnya. Siapa pengkhianat sebenarnya? Tu saudara Samsul Anwar. Malu apa bosku? Hai. Ya, sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni dulu pantun daripada Pak Nazir dari Perlis yang hari ini sudah 2 hari berturut-turut sifat COVID-19. Apa kata Pak Nazir? Kata Pak Nazir, dari Rompin ke Petaling Jaya, hujan lebat sampainya lambat. Bertaubatlah pemimpin yang asyik menginaya sebelum terlambat ke rongkong tersumbat. Jadi dia mengajak kepada pemimpin yang asyik mengenai rakyat, mengenai seman, teman, sahabat. Jadi sebelum terlambat, nanti kerongkong tersumbat. Sumbat dengan tanah, dengan pasir. Habislah waktu itu. Beli laksa kedai Kak Siti, sayur tauhu, kerabu pegaga. Terus berkuasa tiada majoriti, rakyat tahu menyampahnya tak sangga. Ini bila terdudukan pada seorang, dah tak ada majoriti lagi pun masih lagi mengaku diri ini sebagai pemimpin dan sebagainya. Itulah 2 kiriman pantun daripada Pak Nazir. Terima kasih Pak Nazir atas kiriman ini pantun, bahasanya indah, beliau menyindir dan menegur. Saudara, berhubung dengan permohonan prihatin, masih lagi tidak ada lagi perkabaran beritanya. Jadi yang kita dengar masih belum ada yang tak dapat, ada yang dapat tapi tak sebagaimana. Begitu juga dengan lanjutan moratorium, saya menerima banyak kiriman bahawa mereka sudah pun didatangi oleh pihak bank. Macam mana tadi seorang pengusaha bas sekolah, beliau dipaksa untuk membayar 2,000 lebih termasuk kos guaman dan sebagainya oleh pihak bank kerana tidak berkemampuan untuk membayar. Nak bayar macam mana? Sebab berapa lama dah sekolah tak buka. Jadi bila anak-anak pelajar sekolah tidak menaiki van ataupun maka siapa nak bayar? Mana ada income? Datuk mohon tolong komen VC apa ni? VC Gomo. Sekejap lagi, sabar saja. Jangan, kita tenang-tenang fikiran. Sebab saya masih lagi menyantuni tentang masalah moratorium ini. Dan dalam isu moratorium ni kesian saya tengok di Johor tu pengusahanya, beliau dituntut oleh pihak bank bukan hanya untuk bayar RM2,480, tetapi juga dituntut dan membayar guaman. Jadi dalam keadaan rakyat yang terdesak ini, bank langsung tidak mempunyai keprihatinan kepada warga bangsa kita. Astaghfirullahalazim. Saudara, malam ini saya menerima kiriman juga. Ini tentang harga barangan memang terus mencanak. Dan tadi saya pergi ke Pasaraya, saya nampak bekalan beras di kawasan sekitar kawasan rumah saya ni, perumahan rumah saya ni sudah mula berkurangan. Harga sudah semakin meningkat. Harga ikan tidak terkawal. Jadi ke mana perginya menteri-menteri dan kaki tangannya? Saya menerima kiriman daripada saudara Samsul Bahari. Dia kata, Assalamualaikum tu. Malam ini minta mengutamakan perbincangan mengenai K2, kumpulan wang simpanan pekerja. Ramai sangat yang tidak lulus. Masalahnya dia kata ada K2. Saya pun tak faham apa itu K2. Yang dah dapat duit KWSP main tarik tali. Di status permohonan semua tulis pending. Jadi mereka yang menghantar permohonan dia tulis pending.
Kami pencarum nak tahu luluh atau tidak. Itu saja, bukannya pending. Kalau tidak, kami pencarum nak buat rayuan, kata CEO lu, boleh buat rayuan, nak rayu ke mana? Ini pandangan daripada saudara Syamsul Bahari. Ni kami tergantung ni, tiada keputusan. Ramai sangat yang kena game ni, Datuk. Tolonglah kami. Terima kasih kerana menyantungi kami. Saya hari ini seronok sikit. Akhirnya perjuangan kita, Ketua Eksekutif Kumpulan Wang Simpanan Pekerja telah pun ditamatkan jawatannya dan digantikan dengan Datuk Seri Amir Hamzah. Bukan Amir Ijaz, ya. Amir Hamzah. Saya tadi terima kira daripada saudara Taram Shah. Saya terkejut juga, bukan saya, itu Amir Hamzah yang dulu beliau merupakan Ketua Eksekutif di Tenaga Nasional. Sewaktu beliau jadi Ketua Eksekutif di Tenaga Nasional, beliau mewujudkan pembayaran, boleh bayar lewat dan sebagainya, beransur-ansur selama 6 bulan. Itu bagi mereka yang terkesan oleh kesan COVID-19 ni dan juga PKP. Itu waktu beliau di Tenaga Nasional. Hari ini beliau menerajui Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Hore! Mudah-mudahan beliau tidak mengikuti sikap perangai lama Ketua Eksekutif yang langsung tidak bertanggungjawab, yang memainkan perasaan rakyat. Saya harap kita selamat bertugas, duhai saudara Datuk Seri Amir Hamzah, supaya beliau dapat menyantuni. Race Ryan TNB pun CEO baru, begitulah. Saya nyatakan, kalau anda melakukan dosa pada rakyat, tunggulah masanya. Saya tak tahu, bila saya jumpa dia, memang bekas CEO Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, dia bertunang dengan saya, bertunang dengan seluruh rakyat yang dibohongi oleh mereka. Mereka tidak mahu menyantuni masalah rakyat. Kalau saya jumpa, confirm kena ludah dulu, kau nak saman kemudian. Ini saya cakap terang, bukan ugutan, ya. Saya memang benci tengok orang macam tu, kerana mereka mempermainkan perasaan rakyat. I cannot accept it. Jadi kamu bercakap kata boleh dengan tak boleh, boleh tak boleh. Dan saya mengharapkan dengan kehadiran CEO yang baru ini, jangan lupa, jangan lepas bekas Ketua Eksekutif dan pegawai-pegawai, pengurus-pengurus dana atau fund manager mesti disiasat. Warga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja menuntut supaya mereka yang berada di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja era yang terdahulu itu perlu disiasat. Kerana apakah pelaburan-pelaburan yang mereka lakukan itu tidak terkecuali daripada adanya elemen-elemen korupsi, elemen-elemen negatif, sehingga kan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja wangnya tidak boleh dicairkan begitu. Kalau Datuk Amir Ijaz jadi CEO, barulah kami senyum lebar tu. Saya tiada kelayakan. Bagi saya, yang penting sekarang ni, kita mengharapkan orang baru. Bak kata, the new broom, sweep clean. Artinya, penyapu yang baru ini tentulah akan menyapu dengan baik. Kita mengalu-alukan kehadiran Datuk Seri Amir Hamzah ke Anjung Kuasa di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, dan kita mengharapkan bermula 1 Mac nanti bahawa rakyat tidak lagi dibohongi oleh pimpinan terdahulu. Begitu juga saya terima tadi saudara Zahidi dari Sijangkang. Dia kata minta saya mengulas tentang kenaikan harga barang di pasaran. Tok, malam ni ulas sikit pasal barang keperluan ini di Sijangkang, di Kuala Langat. Dia kata harga makanan mencanak naiknya. Ikan temenung aja usahkan dah RM18 sekilo. Memang temenung lah jawabnya. Saya pun hairan macam mana kalau di Sijangkang berhampiran dengan kawasan Morib, kawasan Kuala Langat, sepatutnya mereka kawasan pantai. Saudara, saya minta saudara Khairul Anwar, mana faham bahasa tak ada rasuah. Saudara begini ya saudara, ya saya mohon masuk wall saya ni, kita nak marah boleh marah, tapi jangan kita membinatangkan sama manusia. Ini permintaan saya tulus ikhlas. Saya minta kalau boleh kita punya laman ini kita berbincang, kita berdebat secara anak jantan, secara tuntas, tidak mencaci hina sama kita, ya. Memang saya tahu perasaan saudara marah. Jadi supaya biarlah kalau mereka RBA tu, kalau mereka dapat bayaran untuk memaki hamun, biarkan mereka. Sebab satu ketika nanti mereka akan sedar apa yang mereka lakukan itu adalah satu kesilapan. Biarlah. Jadi apa yang dinyatakan oleh saudara Zahidi dari Sijangkang, dia kata sepatutnya Menteri Perdagangan Dalam Negeri Awal Pengguna turunlah. Dia kata tengok siasat, jangan rakyat terbiar dalam keadaan yang hidup susah.
Setidaknya menteri atau timbalan menteri pantaulah harga makanan. Ini tidak, dia kata huyup tu, krik krik krik. Sempat juga bila bergurau senda. Gendang dah dipalu. Sabar saudara. Saudara Azmi dari Kelantan. Apa khabar saudara Muhammad Azmi dari Kota Baru? Oh, Kelantan dah. Dia kata sudah terang lagi bersuluh. Kenapa MP UMNO tak tarik handbrake? Dia menyalah. Macam saya juga. Kita menyalahkan UMNO. Orang tak sudi, kita pula tagih-hagih. Jadi MP UMNO dalam kerajaan PN sekarang ni akan merosak dan menghilangkan kepercayaan akan umbi dan pengundi. So, my point of view with this new SOP. Ini pandangannya. Hebat ni Datuk Muhammad Azmi. Dia kata, I agree, people need to survive. Manusia perlu untuk meneruskan kehidupan. What I'm pointing out is what many regulation, peraturan-peraturan yang dikenakan. Dia kata, relax lah sikit. Kenapa ada SJR ataupun persekatan dan jalan. Kenapa dia kata? Biarlah manusia, biarlah rakyat kita ni bebas untuk mencari penghidupan. Let them free moving around. Tanpa adanya sekatan-sekatan dan SOP yang bukan-bukan. Jadi beliau menzahirkan bahawa cukup sekadar untuk melakukan penjarakan sosial. Dia kata itu social distancing ataupun wearing mask ataupun topping pelitup muka dan menjauhi kawasan yang orang ramai, crowding area. Kita boleh, dia kata, kita mampu untuk mengurangkan atau menghalang pandemik, jangkitan pandemik ini. Dan kita nak tunggu vaksin pun akan mengambil waktu yang panjang. Jadi yang paling penting sekarang, kehidupan rakyat perlu satu disantuni. Kemudian saya minta maaf saudara, malam ni ada banyak wall masuk. Jadi kalau saya tak santun ni, kecil hati juga teman-teman kita ya. Saudara Zainuddin Marjunin, dia mengatakan kiriman dan bertanya, dia kata, Assalamualaikum, saya nak tanya pasal PKP dan darurat ni, kenapa kes COVID tak turun-turun? Salah satu penyebabnya ialah pasal rentas negeri katanya. Kenapa kita nak rentas negeri? Kita kena pergi balai polis. Kenapa kita tak pergi hospital? Cakap kita nak rentas negeri. Biarlah pihak hospital yang tentukan yang kita ni sihat. Dia pihak polis cuma buat sekatanya itu untuk cek ada surat daripada hospital sebab baru betul katanya. Kerana dia kata dia risau pihak polis yang boleh menentukan yang rakyat boleh rentas negeri, bukannya pihak hospital. Betul juga pandangan tu. Jadi sepatutnya kalau kita nak rentas negeri, pergi jumpa hospital. I'm free from any COVID-19. Jadi sebab polis bukan cek pun rakyat nak rentas negeri sihat atau tidak. Kalau buat di hospital, dah tentu pihak hospital buat pemeriksaan kepada rakyat yang nak rentas negeri. Ni nak menyambut Tahun Baru Cina ni kata, saya takut ada yang salah guna seguna kuasa. Maaf ya, daripada saudara Zainuddin Marjunin. Terima kasih saudara memberi pencerahan yang saya nampak cadangan yang baik. Bahawa tak perlu kita dapatkan pemilik polis, daripada hospital lah. Saudara ni siapa pula ni? Saudara Dun Zulkarnain. Salam Datuk. Kemarin Kepulauan Semalam bekerja, sudah lulus hari ni, nak dokumen pula. Inilah masalahnya. Hari ni minta dokumen. Dia kata dah lulus, setengah tu pending. Jadi rakyat dipermainkan. Kita mengharapkan Datuk Amir Hamzah, kalau dengar ni ataupun orang baru kerja ni, ambil recording saya ni, tunjuk dekat dia. Sebab pengharapan warga bangsa, pengharapan warga cinta damai yang mencarum dalam Kepulauan Semalam bekerja begitu tinggi terhadap kehadiran saudara untuk berkhidmat sebaik mungkin untuk rakyat. Ingat, kalau anda berkhidmat dengan baik, rakyat pasti akan sayang. Jadi saudara kena ingat ya, sekali lagi saya ingin mengingatkan saudara, dalam keadaan sekarang ni tiada lagi compound. Kerana di bawah Seksyen 24 Akta 342, kesannya kalau salah penjara 2 tahun ataupun 5 tahun. Tak ada lagi compound. Jadi dia terus kena reman. Jadi saya harap saudara semua patuhi. Malam pukul 10 tak payah keluar. Kerana kalau ada di opik-opik RBI, biarlah saudara Samsul Barin, Syam, kita meneruskan kita. Dia nak masuk, dia nak ganggu, biarlah. Tidak akan mampu mengganggu saya untuk menyatakan kebenaran. Jadi saya memberi nasihat pada teman-teman. Pertama-tama sekali kita patuhi SOP dan sekarang dah boleh makan kat kedai, tapi jangan duduk ke meja tempat 5 orang. Kalau dia kata 2 orang je lah. Patuhi SOP supaya kita tidak terjebak dengan masalah-masalah yang lain. Datuk Arif Muruk dah share ke? Tak tahu, saya tak tahu. Satu lagi kiriman saya senyum.
Saya senyum, dia kata sekarang ni kita ada seorang menteri yang lawa, iaitu Rina Harun dah anggun. Alhamdulillah. Cuma dia bertanya pada saya, dia kata dia buat rawatan tu, treatment itu masa dia COVID ke ataupun dia purposely dia kata dia COVID untuk buat rawatan. Itu Rina kena jawab lah. Jangan pula you ambil cuti untuk buat rawatan badan, lansing dan sebagainya, tapi alasan COVID. Itu tak boleh lah. Sebab anda perlu bertugas. Dah jadi menteri dalam musim-musim COVID ni. Dan saya terbaca daripada pakar penyakit berjangkit Dr. Adiba Kamaruzzaman yang membantah cadangan Menteri Kesihatan Dr. Adham Baba agar tempoh kuarantin selama 3 hari bagi menteri yang mungkin diperluas pada ahli perniagaan atau orang awam di masa hadapan. Dia sama sekali tak menganggap ini idea yang baik. Lebih baik tak ada kuarantin langsung, katanya. Beliau merupakan anggota petugas pencegahan COVID-19 di Selangor. Kejap nak buat, kejap tak buat. Menteri boleh, lepas tu ahli perniagaan boleh. Ini apa benda ni? Rakyat biasa tak boleh. Ini yang katakan flip-flop. Dan tadi saya terima juga kiriman. Sahabat saya, Datuk Ismail Sabri, menghadiri majlis kongsi Pak Choi. Ada orang kata ini gambar lama. Saya kata gambar lama macam mana? Jangan duk bohong lah. Sebab beliau hadir sebab bersama-sama dengan anggota tentera, sebagai dia punya ADC, pegawai-pegawai pengiringnya daripada pasukan tentera. Sedangkan Datuk Ismail Sabri jadi Menteri Pertahanan, Menhan ini dalam ini baru tak sampai setahun pun. Jadi jangan nak bohong lah. Jangan bila dah berlaku begitu, rakyat bising, no, ini gambar lama. Jangan bagi alasan begitu. Mesti memikul tanggungjawab. Jadi sebab apa sekarang ni, Saudara Samsiah, Menteri PM ni buat apa pun boleh. Betul, sebab rakyat melihat. Dan hari ini segala-galanya di hujung jari. Kita melihat perkembangan dari masa ke semasa, dan rakyat sekarang ni adalah merupakan juru bicara. Tak perlu ada wartawan lah sebagainya. Jadi apa yang disuarakan oleh pakar penyakit berjangkit Dr. Adiba Kamaruzzaman. Dr. Adiba dia kata tak perlulah kalau gitu nak buat ini kuarantin dan sebagainya. Itu boleh, ini tak boleh, itu segak okey, segak tak okey. Jadi mesti, sebab dia kata Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menjelaskan tempoh inkubasi COVID-19 adalah antara 2 hingga 10 hari. Jadi kita minta lah supaya Kementerian Kesihatan buat satu benda tu biar betul-betul lah, bincang betul-betul. Jangan flip-flop. Sebab sekarang ni kerajaan di bawah ini Tan Sri Muhyiddin sekarang ni dah macam saya katakan 3-4 malam dulu lah, ada kerajaan antara 2 derajat. Orang awam yang ada majlis perkahwinan kena saman. Macam pengantin dekat di Langkawi kena saman. Sedangkan kalau orang Perikatan Nasional, dia boleh berkempen, buka cawangan baru lah, kempen untuk PRU15 lah. Tak ada siapa boleh sentuh. Jadi orang awam dilarang rentas negeri. Tapi Perdana Menteri selamba je rentas negara. Orang awam kalau pulang dari luar negara kena kuarantin 14 hari. Siap dengan gelang pink. Tapi prime minority ke-8 Tan Sri Muhyiddin selamba je kuarantin 3 hari tanpa gelang pink. Ini dia kata seronok betul lah dah. Perdana Menteri sekarang ni mentadbir negara ni ikut suka hati dia saja. Ini semuanya tular di media sosial. Macam saya kata tadi lah, tular media sosial Datuk Ismail Sabri hadir. Meja besar. Sedangkan mula-mula dulu warga keturunan Cina tak boleh pula nak makan besar. Lepas tu dia kata cukup untuk 15 orang saja. Ini satu undang-undang yang double standard, peraturan. Saya tak kata undang-undang dia kena bawa ke parlimen. Itulah sebabnya bila parlimen tidak bersidang, maka peraturan ataupun undang-undang ni dibuat suka mak bapak dia aja. Ini yang tidak ada check and balance. Dan saya hari ini terkejut. Saya menerima hantaran luahan rasa daripada sahabat saya. Sahabat saya Datuk Dr. Syamuddin Yaakob. Dia kata sekarang ni dia dapat ugutan daripada pegawai satu menteri. Dia kata kementeriannya akan menarik balik iklan-iklan yang dimuatkan dalam penerbitan syarikat kumpulan Kraft, seandainya dia masih meneruskan membuat liputan berita atau melalui rencana tentang tokoh-tokoh pembangkang. Saya kata apa benda lah dia orang ni. Yang kamu takut, takkanlah kamu nak semua media ni memuji menteri kamu. Kalau menteri kamu salah lah.
Kalau orang lain, biarlah fair. Kita sekarang ni freedom of speech. Kita bukan ada apa. Ini dulu, saya ingat lagi, 22 bulan Kerajaan Pakatan Harapan merintah. Akhirnya usaha Melayu terpaksa tutup. Iklan-iklan untuk usaha Melayu ditarik semua. Tak ada pendapatan untuk usaha Melayu. Kerana apa-apa, surat khabar yang dibekalkan kepada kementerian-kementerian tidak lagi ini. Jadi, saya nampak pimpinan Tan Sri Muhyiddin ni meneruskan apa yang dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Kalau ini bila lakukan, rakyat menyumpah siang hari, siang malam, rakyat berdoa, tak lama lah tu. Ya betul lah saudara JJ Zara, Kong Kali Kong. Saya bersimpati dengan sahabat saya Datuk Syamudin yang menerima tekanan. Beliau mewujudkan, sebab saya pernah berkhidmat bersama dengan kumpulan Kerang-Keraf. Kita punya prinsip kita, freedom of speech, fair to everybody. Malahan dulu kumpulan Kerang-Keraf menerbitkan akhbar yang paling sensasi, iaitu akhbar watan. Tak ada pula Kerajaan Barisan Nasional nak buat tuntunan bukan. Tak ada pula masa itu Datuk Tun Musa Hitam nak mengugut dan sebagainya. Tak ada. Terus kita buat laporan. Kenapa sekarang ada seolah ada sekatan? Kenapa sekarang ini mesti puji dan puja saja menteri-menteri yang ada sekarang ni? Dah jadi macam kerajaan junta sekarang ni. Betul, saya siapa kata tadi? Saudara Fatimah Bilik dah jadi macam kerajaan junta Myanmar. Itu keadaannya. Bergesin saya. Minta maaf. Saya marah ni sebenarnya. Tapi sebab doktor kata cool down. Saya cool down lah. Jadi saya memberi pencerahan bahawa apa yang berlaku sekarang ni, ketempangan dalam kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin hari ini amat begitu ketara sekali. Apabila mereka mengugut sebuah syarikat penerbitan. Sedangkan waktu sebelum Kerajaan Perikatan Nasional, sebelum Pakatan Harapan, mereka juga mengkritik. Tak ada pula Kerajaan Barisan Nasional nak marah. Jadi apakah budi mereka selama ini mengangkat pemimpin-pemimpin tertentu dan akhirnya sekarang dah jadi menteri dan sebagainya, boleh dihalang begitu saja. Ini sikap pegawai. Ini sikap pegawai-pegawai mereka ni lebih sudu dari kuah, nak membodek dan tergaya. Sebab itulah sekarang ni, bila siapa saja mengkritik, terus ditekam. Siapa sajalah. Berhentilah buat kerja gila ni. Jadi bagi saya melihat bahawa apa yang berlaku sekarang ni, banyak berlaku kepinjangan. Saya ingat, seorang pelayar ini mengirimkan kenyataan. Saudara Anwar Musa ni, dia kata, ni seorang pelayar. Saya lupa, nama tak ada pula ni. Dia kata, saya Anwar Musa dan seolah-olah telah jadi ejen bersatu. Saya tidak mau menuduh begitu. Kerana katanya untuk kacau-kacaukan UMNO supaya hilang fokus. Sedangkan Bersatu telah bersiap sedia untuk PRU 15. Dia kata kenyataan Tan Sri Anwar Musa, katanya PN sedang berbagi kerusi dan UMNO dan PAS telah mengelirukan ahli-ahli akar umbi. Sebab ketangkan umum mengetahui bahawa majoriti bahagian-bahagian UMNO menolak untuk bersama Bersatu. Macam mana Anwar Musa buat kenyataan begitu? Begitu juga dengan kes-kes mahkamah terpilih juga seakan-akan dipercepatkan untuk memecahkan tumpuan pemimpin kita untuk menghadapi PRU 15. Mungkin dalam masa terdekat. Ya, dia kata satu lagi, saya perhatikan Ketua Pemuda masih diam memisu. Macam mana pula Ketua Pemuda buat sikit aja dah armada nak serang dia. Begitu juga semalam. Ini cerita semalam. Semalam saya nak mengulas ini kerana saya melihat bahawa ini Wan Azri beliau sebagai Exco Pemuda. Kalau dia sebagai Papagomo ini bloggers, saya tak sentuh. Sebab saya memegang prinsip dia ada ruangan dia boleh mengutarakan apa saja. Dan tak sepatutnya saya nak menunjukkan polemik. Tapi sebab beliau sebagai Exco Pemuda dan berucap bersama-sama dengan Datuk Seri Syahidan Kasim. Dia kata bahawa mereka yang meninggalkan UMNO yang seramai 16 orang tu bukan pengkhianat, tapi sebagai penyelamat untuk mewujudkan muafakat bangsa. Saya kata, ini dah tenat nampaknya pemikiran ahli parlimen daripada Arau ni. Dia mungkin masih lagi mengigau, tak dapat jadi besar dulu ke, ataupun masih ikut rentak untuk membalas dengan istana dan nak berbalas dengan rakyat. Satu kenyataan tak betul. Mereka yang meninggalkan UMNO di saat UMNO kalah. Barisan Nasional menerima kekalahan. Waktu itu kita cuma dapat 79 kursi bersama-sama dengan parti PBB di Sarawak dan juga PBS di Sabah. Dan mereka melompat
mereka-mereka yang melompat saat itu jangan lupa kumpulan yang melompatlah Saudara Hamzah Zainuddin daripada Larut, Susah Agung Bersatu bersama dengan Datuk Mustafa Muhammad dari Jeli, Ikmal di Tanah Merah, Nur Azmi di Bagan Serai, Fakiah di Sabah Bernam, Mas MRT mantan Ketua Puteri Masjid Tanah, Rasul Wahid di Ulu Terengganu, Ronald Kaindi di Sabah, dan beberapa orang lagi ahli-ahli UMNO di Sabah. Mereka ni meninggalkan UMNO saat Pakatan Harapan mau membentuk kerajaan. Dan saat itu jangan lupa bila Datuk Seri Najib berundur jawatan Presiden, jawatan itu dipangku oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Saya nak beri pencerahan supaya anda faham. Datuk Zahid waktu itu dia mula-mula naik Presiden. Tiba-tiba ada berlaku masalah antara Presiden dengan Tan Sri Muhyiddin, maka Tan Sri Muhyiddin dipecat daripada ahli UMNO. Jadi waktu itu Datuk Seri Zahid Hamidi memangku jawatan Timbalan Presiden. Adakan pilihan raya umum, UMNO Barisan Nasional kalah. Ini faktanya. Jadi bila kalah, tuntutan daripada ahli-ahli UMNO supaya Datuk Seri Najib berundur, memikul tanggungjawab. Okey, Datuk Najib berundur. Waktu itu Datuk Seri Zahid Hamidi adalah sebagai pemangku Timbalan Presiden. Siapa nak bagi? Jadi beliau terpaksa meneruskan jawatan itu sebagai pemangku Presiden Parti, dan beliau mempercepatkan proses pemilihan, dan beliau mengatakan olehlah kita adakan pemilihan lah. Dan waktu itu pilihan itu akhirnya ada 3 orang yang bertanding, iaitu Khairi Jamaluddin, Yang Mamuddin Tengku Razali, dan Datuk Seri Hamidi. Akhirnya ahli-ahli UMNO memilih Datuk Seri Zahid sebagai presiden. Waktu itu Hamzah Zainuddin tidak menyokong Datuk Seri Zahid Hamidi dan mulalah melakukan keretakan. Dia kata kalau Zahid tak bercuti, tak mau berehat, tak mau mengundurkan diri, maka kita ahli-ahli parlimen ini akan menyeberang, meninggalkan UMNO. Dan ini juga berikutan tuntutan daripada Dr. Mahathir yang minta Datuk Seri Zahid Hamidi yang baru dilantik sebagai presiden, yang baru dipilih oleh ahli-ahli sebagai presiden, supaya bawa ahli-ahli UMNO ni dan bubarkan UMNO masuk PBN. Ini kenyataan yang dibuat Dr. Mahathir secara terbuka. Saya jangan lupa, ini realitinya. Saya ingat nak beri pencerahan. Jadi sedangkan waktu itu saya kata okeylah, dalam keadaan begini dia memilih untuk tidak mengizinkan ahli-ahli UMNO menyeberang. Tapi Hamzah dan kumpulan 6 lawan ni menyeberang juga. Jadi mereka ni sebenarnya ini dianggap sebagai pengkhianat. Jadi macam mana pula nak dibela mereka ni sebagai tidak pengkhianat? Kesan pengkhianatan mereka terhadap UMNO, kemudian mereka melakukan pengkhianatan juga dalam ini Pakatan Harapan yang dipelopori oleh Tan Sri Muhyiddin dengan Azmin dan Hamzah Zainuddin. Jangan lupa soal begitu. Jadi macam mana Datuk Seri Kasim boleh mengatakan mereka ni tidak pengkhianat tapi membela untuk penyatuan bangsa? Nak satu bangsa macam mana? Mereka sendiri memecahkan perpaduan itu hanya untuk meletakkan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, dan dipujuk pula orang-orang UMNO yang lain ni supaya meninggalkan parti. Tapi ahli-ahli parlimen UMNO yang ada setia bersama dengan Datuk Seri Hamidi, dia kata no. Tapi macam mana minta sokongan. Dan sebab itu saya kata Datuk Seri Hamidi bersama dengan 42 ahli-ahli parlimen bersetuju. Akhirnya yang menandatangani SD ataupun akuan bersumpah 21 orang. Satu orang tak sign, iaitu Yang Mamuddin Tengku Razali Hamzah. Yang lain sign. Jadi mereka ini mengajak ahli-ahli parlimen ni untuk menyokong. Jadi apakah tindakan mereka itu bukan bertindak khianat? Kononnya penyatuan bangsa. Penyatuan bangsa macam mana? Macam saya katakan semalam, bahawa Tan Sri Muhyiddin memang dia mahu supaya UMNO ni tutup buku. Dr. Mahathir sendiri pun mahu UMNO ini koyuk. Sebab dia kenyataan dalam berita harian, dia pun tak menafikan sampai hari ini. Memang dia bagi tahu dia minta supaya Zahid Hamidi membubarkan UMNO. Dan kesan daripada itu, Datuk Zahid Hamidi kata okeylah, I will fight. Saya tidak akan mengizinkan UMNO untuk menyembah dan melutut dengan PBM. Jadi akhirnya beliau didakwa. Itu realiti fakta, saudara. Kemudian bila berlaku langkah Sheraton, ini saya dapat sebagaimana yang saya nyatakan, dan saya dapat kiriman. Sebenarnya saya tak nak cerita, tapi saya dah tengok cara Datuk Syahidah menjawab dengan Wan Azri, seolah kita ni naif sangat berpolitik. Saya kata I have to tell the truth. Waktu peristiwa untuk mewujudkan langkah Sheraton,
Tan Sri Muhyiddin berjumpa dengan kumpulannya. Okey, saya baca. Sebenarnya benda tu ada dalam tape. Jadi saya dengar, saya tanya satu-satu. Saya baca perkataannya. Tidak tambah, tidak lebih. Apa kata Tan Sri Muhyiddin dalam membentuk langkah syarata? Dia kata, ini kenyataan dia ya. Saya katakan ada 30 lebih yang UMNO sekarang ini. Boleh tak kita jumpa dan cakap dengan mereka? Ini kenyataan Tan Sri Muhyiddin. Dia kata, hey, we are going to form the government kan? Why don't you come and join Bersatu? Artinya, kamu tahu kan kami akan bentuk kerajaan. Kenapa tidak kamu masuk bersama Bersatu? Jadi kalau Bersatu ada 41 orang, dia kata, campur 10 dari UMNO, kita adalah parti terbesar. Ini scheme of team, katanya. I am sorry to say, you don't follow, but I thought that could be done. Dia kata, itu sorry lah, Tuan Dr. Mahathir. So ini saya yakin boleh dilakukan. Ini kenyataan dia. Kemudian dia mengata lagi, kalau kita ambil seorang, mungkin ada antara mereka, terutama kalau mereka ada tawaran-tawaran tertentu. Why not? Artinya dia sudah melihat warga UMNO ini, warga ahli parlimen UMNO boleh dibeli. Apa beza nak join Bersatu? Apa beza nak kekal dalam UMNO? Jadi usaha sebegitu kalau kita buat, mungkin sebahagian daripada mereka akan join Bersatu. Dan ada pun antara mereka katanya, jadi usaha sebegitu kalau kita buat, mungkin sebahagian dari mereka akan join jadi Bersatu. Dan ada pun antara mereka dah jadi Bersatu pun. Itu yang kumpulan 16 tu. Jadi Bersatu akan jadi the enlarged party. Kononnya Bersatu akan jadi parti terbesar. Imagine kan, kalau 30 masuk dengan kita, semua dalam kumpulan dia tahu dengan 40 yang ada, we are the single largest Malay ruling party in the country. Yang ini scheme of thing. Ini kenyataan Tan Sri Muhyiddin. Saya tak tokok, saya tak tambah. Semua saya tak mampu untuk, saya tak gerti teknikal. Kalau tak saya nak siarkan kenyataan begitu. Dia kata, sorry to say brother. Dekat kawan dia, even saya sakit pun katanya, saya buat kerja tiap-tiap malam. Saya cakap dengan orang, can we not to do it? Hari ni saya cakap dengan Hamzah Zainuddin. Dia kata, hari ni saya cakap dengan Hamzah Peja, mantan Menteri Besar. Why don't we talk? Kenapa tidak kita bercakap dengan orang UMNO ni? You pun boleh cakap, Rafiq. 3 orang. Mana Rafiq pada? Saya tak tahu siapa Rafiq ni. Kemudian Hamzah dan Peja. Cakap seorang 2, 3, 4, 5. Kalau kerajaan nak terbentuk, UMNO masuk, why not you come in now? Why don't you join us now rather than you join later? Jadi konon-kononnya, masuklah. Buat apa kamu tunggu? Besok kita akan bentuk kerajaan ni besok. Kalau kamu masuk kemudian, dah terlambat. Why not now? Ini kenyataan dia lagi. Saya fikir, kalau itu kita lakukan, sebahagian besar mungkin akan tinggalkan UMNO. Kita akan ada anggota 10, 20, dengan Najib dan puak-puak dia, tak kisahlah. Dan kita bagi jawatan. Dan kita bagi jawatan. Kalau tak jadi menteri pun, jadi chairman JRC. Jadi dah mula, kalau mereka dah jadi menteri, dah jadi chairman JRC, kalau dah mula rasa, takkan dia nak keluar. Getinya, maruah warga UMNO ni murah sangat. Kalau dah jadi lantik sebagai menteri, kalau dah lantik pengurusi JRC tu, takkan dia nak keluar, kata. Rather than stay now and becoming opposition. Walaupun nak keluar, takkan nak jadi pembangkang juga. They want to be part of the government. Jadi mereka tentu nak jadi sebahagian daripada kerajaan. Of course, Tun bagi tahu saya, dari Republik Dr. Mahathir lah. No, mungkin dia akan buat sesuatu. Maksudnya ada pakatan dua orang ni. Jadi saya fikir, don't make a total conclusion because it happen dan UMNO akan dapat upper hand jadi scheme team ni, kita buat begitu, that will strengthen Bersatu. Semua ketawa, kalau Tun panggil 2-3 orang UMNO, kita suggest join now, katanya. Kalau gitu kita jadi the majority, bigger of any other party yang ada sekarang. Jadi bila masa lagi? Inilah waktunya. Ini kenyataan Tan Sri Muhyiddin yang saya dapat daripada tape tu. Baru bagi dia kata dia boleh beli ahli UMNO. Maksudnya,
Oh, ahli-ahli Parlimen UMNO ni kita panggil. Join dengan kita, kau boleh jadi menteri. Tak dapat jadi menteri, dapat jadi JSC. Dah jadi menteri, ni dia tak akan keluar. Mana sudah selesa. Jadi ini yang terjadi sekarang. Saudara jangan, ahli-ahli PBM yang penyokong Tan Sri Muhyiddin jangan marah dengan saya. Saya menyatakan betul. Ini yang sebenarnya berlaku. Sebab itu, saya cakap terus terang, saya tidak ada kepercayaan pada Tan Sri Muhyiddin untuk sebagai warga UMNO, untuk melihat bahawa dia nak berkompromi dengan UMNO. Tidak, sama sekali. No way. Kerana sebelum itu Tan Sri Muhyiddin apa kata? Dia kata sebagai, jadi dia menghina UMNO ni sebagai parti yang sudah tidak wujud lagi. Dia kata UMNO sudah kelongkang. Itu kenyataan dia. Dalam viral video yang tersiar dalam media, saudara boleh cari. Dia kata bodohlah saya untuk kembali semula kepada UMNO. Bagi dia tidak ada jalan kembali. Tidak ada jalan kembali bagi Tan Sri Muhyiddin untuk berbuat baik dengan UMNO. Ini warga UMNO kena faham. Sebab itu saya serang ahli-ahli Parlimen yang masih lagi nak berada dalam kumpulan PBM yang menyokong Parti Pribumi ini, yang mau menafikan tuntutan 145 bahagian yang menarik kerjasama dengan PBM. Dalam keadaan begini, mereka bergelar ahli parlimen. Sebab itu saya marah. Saya tak marah orang lain. Kita marah pada ahli parlimen ini. Sebab itu saya akan tuntut Presiden UMNO supaya mereka ini perlu digugurkan untuk pilihan yang akan datang. Mereka juga terlibat sebagai pengkhianat. Kerana tak nak keluar. Ahli parti dah minta 145 bahagian, bukan cawangan. Nah, ini keadaannya. Kemudian apa dia kata? Bodohlah saya untuk kembali sebagai orang. Dah berpusu-pusu orang mengisi borang menjadi satu. Dan dia menghasut orang Melayu meninggalkan UMNO dengan alasan UMNO tidak wujud lagi. Tak menyerap darah saya mendengar tu. Setiap kata-katanya menyentuh hati dan perasaan saya. Saya sebagai warga UMNO. Sebab itu saya tidak akan percaya kalau orang kata bahawa ini diwujudkan, bahawa untuk perpaduan bangsa. Pembohong. Dan jelas pada saya macam saya katakan semalam, bahawa dia alasan Papagomo, alasan Datuk Seri Zaidan untuk penyatuan bangsa orang Melayu. Parti PBM bukan parti Melayu. Nak bercakap biar berfakta. Dia membuka keahlian dia. Santaran bukan Melayu. Jadi macam mana kamu nak menipu orang Melayu? Macam mana kamu nak mengatakan bahawa parti UMNO ini dah tak laku lagi, tak relevan lagi. Jadi kena tepikan kerana kami berbesar hati untuk menyantuni untuk warga bangsa. Saya tak kata pas. Yang betul-betul nak menyantuni warga bangsa Melayu seagama Islam, UMNO dan PAS Muafakat Nasional. Itu saja. Tapi kalau ikut daripada kenyataan-kenyataan daripada Tan Sri Muhyiddin, memang jelas. Pertama, dia nak beli ahli-ahli Parlimen UMNO. Dan kerana dia melihat murah. Artinya bahawa pemimpin-pemimpin UMNO peringkat Parlimen ni boleh dibeli. Bagi jawatan menteri, dia kata tak akan keluar. Sebab dah rasa sedap, dah selesa. Kalau pegang jawatan sebagai pengurusi JSC pun mereka tak akan tinggalkan. Ini yang berlaku sekarang. Bagai nak gerak lah Datuk Zahid, Datuk Sri Najib nak tarik sokongan. Sudah, tak, dia tak buat. Kerana mereka juga sekarang ni berada dalam majlis tinggi. Jadi bila buat benda begitu, kerana kepentingan mereka tergugat, mereka tidak. Jadi penyatuan bangsa ni betul pembohong. Saudara Tun Rahman, betul, saya setuju. Satu pembohongan. Jadi jangan saudara terperangkap dengan dogma ataupun dakwah mereka bahawa mengatakan bahawa wujudnya Perikatan Nasional ini adalah untuk penyatuan bangsa. No way. Kerana jelas kenyataan-kenyataan yang nampak dia hamburkan. Dan itu bab Tan Sri Muhyiddin. Bagaimana pula dengan Dr. Mahathir? Saya dengar pula tape ni. Ini satu hal lagi ni. Pada 23 Februari 2020. Ini sebelum berlaku langkah syaratan ni. Ini dalam tape tu Dr. Mahathir kata apa? Lah ni ada satu cadangan ni, iaitu kita keluar daripada Pakatan Harapan. Satu cadangan lagi yang datang daripada saya ialah kita tunggu. Kita fikir dengan mendalam. Ini ayat-ayat tu Dr. Mahathir. Jadi saya nak tahu kita kata kita keluar sekarang ni ataupun kita nak bagi masa sedikit. Kerana pada saya support from UMNO ni is so fickle. Fickle ni
tak boleh nak apa pertimbangkan sangat kena. Kalau masa sikit saja dia nanti suka kat kita. Jadi kalau bagi masa sikit lagi, maka ahli-ahli Parlimen UMNO akan suka, dia kata. Jadi tak ada kelainan. Cumanya saya pun tak suka pada DAP dan tak suka pada Anwar. Yang lain pun semua macam tu saja. Jadi sedangkan dalam mesyuarat itu Pakatan Harapan, dia mengatakan bahawa dia akan memberi laluan pada Anwar Ibrahim menggantikan tempat dia. Tapi dia kata, saya pun tak suka Anwar. Dan dia main kong kali kong. Tapi soal masa saya lah. Nak kita tentukan masa tu pun kita ambil tindakan hari ini. Jadi semua yang ada itu dia kata, kalau nak hari ini, okey. Hari ini kita keluar daripada Pakatan Harapan. Itu kenyataannya pada 23 bulan. Dan susulan daripada itu, pada 24 Februari 2020, Datuk Marzuki sebagai Susah Agungnya mengumumkan kepada media dalam mesyuarat Majlis Tinggi juga telah bersetuju untuk keluar dari Pakatan Harapan. Maka inilah keputusan daripada parti yang kita akur. Itu 24 Februari Datang 18 Mei, Dr. Mahathir kata dalam sidang medianya lepas mesyuarat agung parti tersebut, dia katakan kepimpinan tertinggi Bersatu tidak pernah buat keputusan untuk keluar daripada Pakatan Harapan. Ni lagi satu pembohong. Ini yang saya katakan bahawa mereka melakukan pembohongan demi pembohongan. Perikatan Nasional kata begini, Dr. Mahathir kata begini, tapi lain tak ada nak dijaja. Kemudian jajaan mereka no Anwar, no DAP. Seolah-olah UMNO ni hadap sangat. Sebab itu saya kata berkali-kali, UMNO kita akan bertanding secara solo. Saya dah bercakap dengan daripada saya ingat lagi waktu peristiwa di Parlimen, saya berjumpa dengan beliau. Saya ingat lagi sambil makan tengah hari dengan beliau. Saya ulangi, saudara boleh buka balik tip saya tu. Dia balik daripada Sabah. Saya kata macam mana tu sih? Dia kata nampak-nampak Sabah ni gitulah keadaannya. So no, saya kata macam mana secara total dalam kita menghadapi PRU15. Dia kata saya dah jelaskan. Untuk kita sekarang ni, kita sokong kerajaan Perikatan Nasional untuk setakat kerajaan saja. Lepas ni besok pilihan raya, kita tidak bersama dengan PBM. So saya tanya dia macam mana kalau lepas dengan Perikatan Nasional? Dia kata terpulanglah, dia kata. Apakah kemungkinan kita akan bertanding saya solo? Dia kata kalau dah terpaksa. Itu kenyataan Presiden pada saya. Di Parlimen saya ingat beberapa bulan dulu. Saya tidak lupa je apa yang dilapaskan oleh pimpinan pada saya store dalam fikiran saya, this is going to happen. Ini yang nak saya jelas kepada saudara. Jadi orang nak kata bahawa mereka bukan pengkhianat, ini tak betul. Mereka yang meninggalkan UMNO di saat UMNO sudah kehilangan kuasa adalah pengkhianat. Setelah mereka mengkhianati UMNO, mereka patah jumpa kita, ahli-ahli Parlimen, pujuk untuk tarik masuk dalam Bersatu, sebagaimana kenyataan Tan Sri Muhyiddin. Jadi macam mana Datuk Seri Sahidan Kasim, macam mana Papa Gomo kata, oh kita bukan khianat nak menyatukan bangsa. Jangan bohong. Belajarlah bercakap secara jujur. Soal, saya tak mau menyentuh soal peribadi, orang kata dia dapat, saya tak mau. Itu bukan cara saya. Sebab saya dilahirkan sebagai seorang jurnalis. Saya menjadi seorang wartawan menyatakan berasaskan pada prinsip 5 perkara. What, when, where, why, who. Jadi semua ini dikumpul baru saya nyatakan. Saya tak boleh menyatakan kalau tak ada fakta. Ini sebab saya lihat sekarang faktanya. Sebab semalam ada kawan-kawan bertanya kenapa saya tak menyantuni apa yang dilontarkan oleh Datuk Seri Kasim. Saya kata biar saya dengar dulu. Bila saya dengar, aku dapat tahu oh ini keadaannya. Bahawa saya melihat bahawa mereka sekarang ni berusaha untuk memujuk ahli-ahli UMNO supaya turn around. Saya tidak yakin ahli-ahli UMNO mereka akan umbi, akan mudah untuk diracuni pemikirannya, akan mudah untuk dipikat dengan pelbagaian kata-kata yang penuh dengan retorika politik. Retorik lah, oh kita akan berjuang demi bangsa, agama dan negara. Kalau cakap dengan saya kata podah. Kalau Datuk Seri Sahidan Kasim dia kata bahawa kita sekarang ni menyantuni apa lagi nak, ahli-ahli UMNO, ahli Parlimen UMNO 8 orang, 9 orang jadi menteri. Soalnya apa nikmat dapat pada warga UMNO? Melainkan yang menteri je dapat nikmat. Ahli UMNO, ahli Parlimen UMNO jadi menteri, cuti pun sampai 100,000 lebih klaim kerajaan. Ahli UMNO macam mana? Kita tuntut supaya kumpulan wang simpanan pekerja ini diberi secara tuntas 10,000. Itu pun kamu tak boleh perjuangkan nak bagi ahli pada UMNO. So, kenapa kamu nak menipu kita? UMNO tuntut supaya
pemberian moratorium menjadi bagaimana ucapan presiden di parlimen. Dia kata bahawa kita akan menyokong bajet ini dengan syarat bahawa mestilah tuntutan kita moratorium ini dilayan secara tuntas dan rakyat penyimpan dalam kumpulan wang simpanan pekerja boleh mendapat wang sebanyak RM10,000 secara one off. Itu pun kamu tak boleh buat. Kamu nak kata dapat kepentingan untuk menolong warga UMNO. Saya bercakap betul sedang ni. Sebab bila saya dengar benda begitu, saya marah. Kerana dia nak menipu rakyat. Jangan kamu tipu. Dan bagi saya dalam keadaan sekarang ni, bercakap benar. Cakap aku nak masuk PBM ni kerana PBM kerajaan. Perdana Menterinya daripada PBM. Mudah-mudahan aku pula boleh jadi menteri. Bolehlah begitu. Ataupun aku ada kes. Tak adalah aku kena tangkap dan sebagainya. Terpulanglah. Tapi soalnya sekarang jangan kamu kata rakyat marilah kita bersatu. Sebab saya marah lagi sebab ada orang kata saya tiap malam ini membuat fitnah. Kononnya saya mengadu dombakan rakyat supaya jangan menyokong PBM. Memang saya tidak akan sokong PBM. Konon-kononnya saya kata saya berkempen. Memang saya berkempen. Kamu memilih PBM, bolehlah pilihlah PBM. Apa nak marah saya pula? Saya dah cakap terus terang, saya warga UMNO. Parti saya parti UMNO. Dan saya akan sonsong siapa saja yang saya lihat mahu menghancurkan parti yang dianggotai oleh tok nenek saya. Datuk saya, nenek saya, mak saya, bapa saya adalah warga UMNO. Takkan saya nak khianat pada parti mak bapa saya. Kalau mereka yang nak berkhianat, terpulang pada anda. Anda sanggup meninggalkan parti di saat parti dalam goyah. Kemudian bila anda sedap itu, anda cerca parti UMNO. Anda adalah orang yang menang budi. Tak reti berterima kasih pada UMNO yang menjadikan anda sebagai ahli parlimen. Tanpa UMNO, anda tak dapat tiket untuk bertanding sebagai ahli parlimen. Tanpa jadi ahli parlimen, anda tak dapat jadi menteri. Tanpa UMNO jadi ahli parlimen UMNO, anda tak akan jadi pengurusi AJC dan sebagainya. Dan sekarang ni anda nak sokong, anda punya hal. Kita tak marah. So bagi saya, kalau penyokong-penyokong, jangan tuduh kita yang bukan-bukan. Cari jalan. Mari kita berdebat secara gentleman. Saya sebab itu tadi ada satu orang dia telefon saya, dia kata, "Datuk, tak boleh tak kita ada buat perdebatan dengan Datuk Mak Sabu?" Aku kata, "Mak Sabu?" Dia kata, "Presiden amanah." "Why not?" Dia kata. Saya tak pernah takut, saya kata, sebab saya akan menyuarakan apa yang saya suarakan. I'm not scared. Bukan kita nak berbunuh-bunuh pula. Ini negara demokrasi. Tapi kamu menggunakan demokrasi ini untuk mengisi terbolok kamu dengan anak bini kamu. Kamu menipu ahli UMNO. Kamu kata kamu menyertai Perikatan Nasional ini adalah untuk meneruskan perjuangan. Perjuangan apa bendanya? Apa hasil yang UMNO dapat? UMNO terus ditindas. UMNO terus dipermain-mainkan. Apa tuntutan UMNO tidak dilayan. Malahan, perjuangan apa? Tak malu ke? Bila ahli-ahli Parlimen UMNO dipandang serong aja. Apabila ahli-ahli Parlimen UMNO dianggap sebagai kupang tembaga. Dianggap sebagai melukut tepi dan digantar. Ada pun tak menambah kata mereka, tak ada pun tak berkurangan. Ini yang mereka sifatkan pada warga UMNO. Sekarang ni bila datang musim pilihan raya umum, nak datang ni, cari kau ahli-ahli UMNO. Bacol bagi ahli-ahli UMNO yang mau bersama dengan mereka. Sebab terus terang, saya baca tadi. Dalam tape itu saya dengar. Tulilah saya ini kalau tak dapat punya kenyataan yang benar. Bahawa memang tak ada niat dia untuk menyantuni UMNO ini. Sebab itu kita lihat apa yang dicetak sekarang ni antara PPN, Perikatan Nasional dengan PAS. Mereka nak menenggi atas PAS. Berkali-kali saya katakan, terpulang pada warga PAS. Untuk anda diperkudakan. Saya tak nak guna perkataan dikaldaikan sebagainya. Tak mau. Bagi saya terpulang. Sebab mereka tahu warga UMNO tak boleh terima. Full stop. Warga UMNO di peringkat akar umbi, tidak. Jadi terpulang kepada warga PAS pula. Apakah anda mau? Mana lebih penting? Mereka ataupun bersama dengan kita? Kalau bersama dengan PBM pun PAS, tak ke mana? Saya cakap terus terang, tak ke mana? Pantai Timur, yes. Saya tak ada nafikan. Untuk di Kelantan, untuk Terengganu pun berbalah juga lagi dengan UMNO nanti. Dan dalam keadaan begini, saya cakap terus terang. Saya bercakap, saya berani nyatakan bahawa dalam keadaan begini, you tak boleh nafikan kehadiran parti keadilan. Bahawa dalam keadaan kita bila berlaku pertambungan 3 atau 4 penjuru, keadilan kekal dengan rakyat dia.
Dia tekan dengan sokongan mereka. Dan tapi masalahnya sekarang ni, jangan kamu jadikan warga UMNO ni bodoh. Jangan jadikan UMNO ni macam tak reti langsung sifil politik. Dan kamu katakan, oh mereka bukan pengkhianat, mereka adalah wira. Wira apa bendanya? Kalau UMNO ini mereka lacurkan untuk jawatan mereka, untuk kekal sebagai menteri, untuk dapat jawatan sebagai GSC. Mereka ini tak layak memimpin UMNO. Mereka ini perlu disingkirkan. Saya akan cari presiden. Saya cuba nanti. Saya akan nyatakan kehendak akar umbi. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam.